Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Bishrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, syukur. Selamat pagi 15 bulan 10 hari ini, Sayyidul Ayam, hari Jumaat. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah sentiasa dirahmati Allah. Oh, subhanallah. Tok Abah dah niat dah tadi nak segar subuh, tapi tak masukkan dalam tabung. Ada dalam poket ni. Tapi dah niat dah. Dah niat dah semuanya. Selepas subuh tadi, terus masuk duit dalam poket. Lepas tu kalang kabut, set up kita punya laptop untuk buat AB Live, lupa pula ya. So mudah-mudahan nantilah ya kita masukkan, tapi niat tu dah pasang, mudah-mudahan Allah redha ya, Allah terima. Baik. So mudah-mudahan untuk mereka yang buat hari lahir, happy birthday ya. Happy birthday, happy anniversary. Selamat kata untuk bercuti untuk yang bercuti, selamat bertugas bekerja untuk yang bekerja. Ya, mudah-mudahan semuanya selamat. Hari Jumaat ya, kita buat apa yang patut. Kita potong kuku, Tok Abah akan potong kuku tadi, nampak ada agak panjang sikit. Potong kuku ke, nak bertrim, nak cukur rambut dan sebagainya. Sunnah hari ini, yang banyakkan berselawat, jangan lupa surah Al-Kahfi ya. Dan of course bersedekah hari ini lebih afdal daripada hari-hari yang lain ya. Dan jangan lupa berselawat sebab Nabi Ahmad sayang ya kepada orang yang berselawat atasnya. Bukan Nabi saja ya, tanda kita sayang kat Nabi, tetapi malaikat berselawat, Allah berselawat ke atas Nabi. Subhanallah ya. Jadi apatah lagi kita orang biasa. Okey, hari ni Tok Abah nak cakap tentang apa ya? Tok Abah nak cakap sebab semalam masa buat webinar dengan semalam dengan siapa? Oh, semalam dengan Tanjung Langsat Port Terminal. Tanjung Langsat TLPT. Ramai seronok juga ya. Berapa orang, 100 dekat 150 orang ya. Di webinar saya dengan sekretris ya, pakar sekretari Dr. Ashwin Chi. Seronok ya. Bercakap tentang bagaimana nak merangsang kesihatan mental, nak membantu kesihatan mental dalam masa yang mencabar pandemik ini. Tapi ada satu soalan yang Tok Abah terkesan sampai kita bawa ke topik hari ini. Dua soalan sebenarnya berkaitan. Bagaimana nak menangani, kita nak berubah tapi menangani orang yang negatif, orang yang toksik, yang boleh membunuh semangat, yang kata orang tu menarik kita balik ke tahap lama yang negatif. Macam mana nak menangani orang yang negatif, persekitaran yang negatif, orang yang kata orang tu boleh bunuh semangat kita lah. Itu soalan yang berkaitan ya. Saya nak berubah tapi sekitaran kita sakit. Dia kata persekitaran saya sakit. Apa nak buat? Kata Amira ya semalam. Bertanya. Itu 2 hari lepas. Tapi semalam mereka bertanya siapa namanya? Bukan Syahidah. Saya tak ingat siapa nama semalam bertanya ya. Bagaimana nak menangani situasi yang negatif. Sama juga ada yang bertanya, saya nak berubah tapi saya tak faham macam mana nak menangani bos yang pandang serong aja kat kita dan sebagainya. So, ini berkaitan macam mana kita nak menangani persekitaran yang negatif, yang boleh membunuh semangat kita, yang kalau bekerja menyebabkan kita nak tukar kerja lah, nak pindah kerja, nak berhenti, nak tukar kerja. Begitu toksik, begitu negatif suasana kita bekerja. How to deal with that? Itu yang kita akan bincang hari ini insya-Allah. Ini based on soalan demi soalan yang Tok Abah terima tiap hari dan memang relevan. Soalan ni bukannya masalah 1-2 orang, tapi ramai orang, terutamanya dalam keadaan sekarang. Ada orang ni kalau jumpa dia, benda tak elok aja yang dia cerita. Masalah orang lain, dia komplain orang lain, mengumpat orang lain dengan tak perasan. Selamba je dia, komplain je. Dia semua okey, dia okey, semua je tak betul. Persekitaran tak betul, meja pun gogek. Macam mana nak kerja, kata meja gogek, meja pun goyang-goyang, dia kata. Kipas tak laju, aircon tak sejuk, orang tu dia punya minyak wanginya buat aku pening, dia minyak wangi dia pun buat aku pening. Tak ada yang betul, keluar dari mulut dia semua negatif. Ataupun orang yang alang kau rajin-rajin nak buat apa, bukannya boleh naik pangkat pun. Pakcik ni dah 20 tahun kerja, abang ni so ni pun negatif juga, toksik juga ya. So macam-macam jenis orang yang negatif di sekitar kita. How to deal with them? Kita nak positif, kita nak bekerja dengan
bersemangat, kita nak dapat redha, ya, Allah dan redha manusia lah, ya. Bagaimana? Ini yang isu yang kita nak bincang pagi ni, insyaAllah. Dealing with negative people. Bagaimana menangani situasi bila ramai orang negatif, orang yang toksik di sekitar kita. Gitu. Dan seperti biasalah, ya, program kita hari ini dibawakan oleh Premium Chocolate. Minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan. Yang penting bila Tok Abah minum, Tok Abah ialah satu rasa kenyang sampai 6 hingga 8 jam. Jadi tak perlu makan banyak-banyak. Lepas tu kita terangsang untuk buat exercise, untuk bertukar jadi positif, ya, lawas perut, ya, dan rasa bertenaga, seronok, ya, seronok. Ini satu yang Tok Abah memang yang penting lazat, ya, sedap dan memang membantu. So it's a 3-4 in 1. Why not? Ya, of course memanglah tak sama dengan harga kopi biasa kat kedai. Sebab dia banyak khasiat. Tapi yang penting dia jadi pencetus perubahan positif. Dan program ini juga kita pagi ini dibawa oleh kita punya webinar pada 28 hari bulan 10, iaitu psikologi di tempat kerja. Ini pun program yang menarik yang Tok Abah akan kendalikan bersama dengan SOB, ya, Cikgu Saiful Bahri bin Osman. Kita akan cakap tentang bagaimana nak memahami opposite sex, ya, situasi antara gender, ya, bagaimana nak bekerjasama dengan orang berlainan jantina, orang lelaki, orang perempuan di tempat kerja, memahami mereka, psikologi mereka, teamwork dan konflik yang dalam kepala mereka, bagaimana nak berkomunikasi dengan berkesan dan sebagainya. Ini sangat pentinglah dalam semua situasi. Of course, ianya sesuai untuk tempat kerja, boleh dibawa ke rumah tangga sebab kita juga memahami pasangan kita, baik suami ataupun memahami isteri. Seronok kan? Itu 28 hari bulan 2, insyaAllah, ya, pukul 10 pagi sampai 9 pagi sampai 12 tengah hari, 3 jam insyaAllah, ya. Dan pada 29 bulan 10, Tok Abah akan buat satu webinar mengenal peribadi melalui warna kegemaran. Ini satu ilmu tentang color therapy. Kenapa Nabi suka warna putih? Ada sebab. Warna hijau, warna hitam, warna pink, merah muda, ya. Semua ada hikmah yang tersembunyi. Dan kita, ramai antara kita ni kerana berubah kita punya favorite color dari masa ke masa, ikut pengalaman, ikut kematangan, ikut perubahan personality, ya. Now bila dah faham tu, kita dengan sengaja tukar kepada warna yang tertentu untuk membentuk personality atau sifat-sifat yang positif yang tertentu. Kan seronok, kan bagus, kan bermanfaat. Gitu. 29 Oktober. Dan pada 30 Oktober Tok Abah punya webinar ialah menggamit cinta sejati secara magical. Masya Allah, ramai, ya, yang dah mendaftar. Dan ramai pelajar IPT, dia cari geng ramai-ramai dan mendaftar secara en bloc, secara ramai melalui dia punya MPP, Majlis Perwakilan Pelajar ke, secara geng ke, grup kelas, grup kelasnya ke sebagainya, dan dapat pelaburan yang sangat murah. Ini pun satu inisiatif membantu kawan, dan dapat pahala, dapat mudah, dapat ilmu bagaimana nak menggamit cinta sejati, dapat jodoh yang terbaik untuk mereka yang bujang dah cukup umur, untuk mereka yang bertunang, bercinta dan sebagainya, untuk orang yang baru kahwin, untuk orang yang dah lama kahwin, untuk mereka yang jadi kaunselor, cikgu, ya, penasihat, ibu bapa atau nenek, relevan untuk membantu orang lain. Dan of course untuk mereka yang nak berumah tangga lagi, ya, ibu tunggal, ayah tunggal, ya, dan balu dan dudalu dan sebagainya. Okey. Alright. Dan of course, jangan lupa, program ini juga dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah dia punya duta. Ya, Tabung Korban ialah satu entiti, ya, yang membantu satu Malaysia untuk menabung secara bulanan, ya, secara konsisten, dan cukup haul, cukup jumlah kita berkorban. Now everybody can do korban, insyaAllah. Jadi, dan ini korban dibuat di dalam negara. Yang lebih afdal, kata para ulama, berkorban kat mana pun okey pada korban, tetapi yang lebih afdal di negara sendiri. Dan negara kita ramai orang yang perlukan bantuan. Ramai, ada tempat yang tak pernah merasa makan daging, dalam masa raya pun tak mampu. Jom kita bantu, ya. So ini semuanya ada punya panel syariah, ya, dia punya sistem pungutan wang, penabungan itu dipantau oleh Bank Negara. So memang insya-Allah lah, ya, tidak ada hanky-panky. Tok Abah dah buat ibadah korban tahun lepas dengan melalui Tabung Korban. Alhamdulillah, fantastic service, door to door. Gitu, ya. Jom, semuanya ada maklumatnya di komen pin ke atas. Jom kita pergi ke topik kita pagi ni. 461 orang dalam kelas. Oh, Tok Abah tadi tak sapa siapa-siapa, tak menyapa siapa-siapa pun, ya. Tok Abah seronok sangat nak bercakap.
Tok Abah tidak menyapa siapa-siapa, tengok siapa yang dah masuk kelas. Dan 460 lebih yang masuk kelas ya. Siapa tu? Dia Maisiah Cham yang Tok Abah nampak. Tuan Razani, Suhaiza, Nurul Aishin, Zuhaidah Raiman, Nurul Aisyah Abdullah, Syikin Osman, Maisiah Salmi, Yati Setia, Zul Apple. Zul Apple dah lama tak nampak. Ya, Rosna Mak Yusuf, Siti Jumati, Muhammad, Rifa Marjan, orang Siti ni, Rizal Yahya, Hajah Daming, Rifa Marjan tadi, Lita Balita, ni pun tak perasan semalam. Nur Riza Sulaiman, ni Syara ni ya. Rifa Marjan terbaik ya. So Lenny Lim, Amir Idayu ya. Lepas tu Syikin Tajuddin, Maimunah Iman, Rosnah binti Jusan, Siti Nur Asma Zakaria, Nur Syam Ali, Maisya Salmi dah sebut tadi, Cik Puan Ayu, Rohaya Abdul Wahid, Liza Hardi, Azizul Jul Bakar, Hamisah Tarmizi. Mata tu apa okey lah ya. Alhamdulillah nampak. Hafizatul Syuhaila ya, Misa Ibi Malik Idris, Admira Zura, Ridwan Osman, Maldiah ya, Adir Rossi, Atiwo Zuriah, Siti Jumati dah sebut tadi, Nurul Nasir, Nur Hayati, Lin Jiang, tu dia Lin Jiang, Roslina Ahmad ya, Isyamuddin Osman, Wan Suraya, Wan Fauzi ya, Sehareda, Helmi Ali, Aida Suraya, Muhammad Azwan Ali, Umay Rahmai, Riza Ramli, Pak Cik Din dek ya, Nur Nadia, Ibrahim Aminuddin, Muhammad Fitris ya, Stari ya, Anwar Araib pun ada juga kawan kita ni, Fatin Rahman ya, Cik Mutalib, Hasmah Mak Yasin, Hamisah Tarmizi, Nur Ruhaya, Abdul Rahim Abdul Latif dari Singapura, Tuan Haji ya, Cik Jumati Muhammad dah sebut, Hajah Daming dah sebut tadi, Mustaqim Ali, Firdaus ya, Firdaus Hazir, Ratnawan, Maznah Ludin, Mulyati Mulia, Hanif Ismail, Nur Ruhaya, Surati, Lanilin, Rifa Marjan dah sebut tadi, Nur Hidayah, Azura Akil, Umairah ya, Suryat dan sebagainya lah. Okey, jom kita start. Ya, dah 519 orang dalam kelas, 519. Alhamdulillah ya. So hari ini Saidul Ayam, hari Jumaat. Moga-moga kita dirahmati Allah. Dan Tok Abah selalu berdoa, kalau tak mati di Mekah Madinah, yang meninggal dunia hari Jumaat pun satu kata tu anugerah yang sangat besar ya. Itu doa kita lah. So bagaimana menangani orang-orang yang negatif, orang-orang yang toksik? Of course seperti biasa, dia punya langkah pertama yang klise tapi relevan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang ialah jom kita doakan mereka dahulu ya. Dalam banyak situasi, tiap-tiap hari pun tak apa sebut, kita doakan orang lain dalam diam. Nabi pesan, doa kawan untuk kawannya dalam diam, dalam senyap, diaminkan oleh malaikat, insya-Allah makbul. Dan bila kita doakan orang lain dalam diam, maka malaikat akan doakan kita perkara yang sama. Fantastic, luar biasa kan? So kalau kita ada situasi yang toksik depan kita, kita ada pilihan. Kita nak marah, nak benci, nak mengumpat sama, nak menjauhkan diri, ataupun kita doakan mereka. This is your choice. Kita doakan mereka dalam diam ya, mudah-mudahan lah. Dan Tok Abah dah sebut, ulang balik pagi ni, jangan marah ya. Bila kita doakan orang lain 40 hari dan seterusnya ya, maka kita pun akan berubah persepsi ataupun sisi pandang kepada dia. Kalau kita menyampah kat dia, katalah kita manusia batin, kita menyampah, kita akan berubah jadi neutral. Kita doakan orang tiap hari, kita pun akan neutral ataupun akan bertambah sayang pada orang yang kita doakan. Walaupun kita pada mulanya mungkin tak positif. Begitu juga dengan dia. Kata ulama, kalau kita doakan orang dalam diam, orang yang benci pun Allah ubah hatinya jadi neutral selepas 40 hari dengan izin Allah ya. Sometimes kalau Allah nak bantu, bagus sekali doa, 2 kali doa dah berubah. Tapi lumrahnya, sebab kita orang biasa, kita bukan wali-wali. Cuma Tok Abah dulu pernah jadi wali lah. Tok Abah pernah jadi wali, bukan mantan wali, pernah jadi wali. Bila anak sulung nikah, anak sulung perempuan nikah, jadi Tok Abah lah walinya. Wali lah ya. Tok Mak masuk dalam tabung, Tok Mak dah pasang niat dah. Ya, ni ada masuk poket, lupa nak masuk tabung. Ya. Okey. Okey, kena jahit dulu, ambil darah, tes darah. Tok Mak kena tes darah sebelum makan minum.
Itu di pesan tadi. Tapi dah mulakan FB Live, susah nak bercerita. Alright? So kita doakanlah orang lain. So bab kata seorang sarjana kepada Tok Abah, there are many approaches, many alternative. Satu is kita jadi sebab orang lain berubah dengan doa, dengan ikhtiar, dengan didikan, dengan rangsangan, dengan contoh teladan, dengan apa caralah yang positif, ataupun kita ikut dia, berubah ikut dia. Sama ada kita berubah ikut dia ataupun kita mengubah dia. Bukan kita mengubah dia, kita membentuk satu suasana yang dia dapat berubah. Sebab manusia tak boleh mengubah orang lain. Even mak bapak tak mampu nak ubah anak-anak. Dengar tu ya. Mak bapak, walaupun Nabi, mak bapaknya, ayahnya seorang Rasul pun memang tak ada kemampuan nak ubah anak. Sebab mengubah manusia ni kerja Allah. Adakah Rasul yang tak boleh mengubah anaknya? Ada. Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS gagal nak memujuk anaknya untuk beriman. Juga isteri baginda. Ini bukan satu kelemahan, tapi ini satu pengajaran. Sebab dia seorang Rasul. Dengan mujizatnya bagai doa makbul. Tapi tengok Allah punya hebat, nak menunjukkan bahawa hidayah itu milik Allah, bukan milik manusia. Hatta dia seorang Rasul. Gitu. Apa kurangnya kekasih Allah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dia pujuk pakcik kesayangannya Abu Talib. Berubah tak? Beriman tak? You know the answer. Ini nak menunjukkan bahawa kita manusia tak boleh mengubah orang lain. Tak boleh. Tapi kita boleh membentuk suasana usaha dan bi'ah ataupun sebab orang berubah. Itu sebenarnya doa Tok Abah. Sejak Tok Abah faham tentang kerja seorang motivator, inspirer, lebih kurang dalam 35 tahun yang lalu, Tok Abah mula berdoa, Ya Allah, jadikan aku sebab orang lain berubah. Jadikan aku sebab orang lain dapat hidayah. Jadikan aku sebab orang lain jadi positif. Jadikan aku sebab orang dapat selesaikan masalah dia. I don't solve problem. I don't make people change. I don't. Sebab kita manusia. Tapi jadikan kita sebab. Asbab kita bagi nasihat, dia berfikir, dia dapat hidayah. Itu sebenarnya doa Tok Abah ujung-ujung ni lah. Jadikan aku sebab orang lain dapat hidayah dan taufik, agar dapat memahami, menghayati dan bertindak berubah. Dan istiqamah dalam perubahan positif yang mereka lakukan. Gitu. Ada something in mind, mau tadi. So, nombor satu, menghadapi orang yang negatif, ialah dengan kita menghantar gelombang-gelombang positif agar kita jadi asbab mereka berubah jadi lebih positif. Satu. Tapi, of course lah, boleh tak kita menghindarkan diri? Ini yang tak pernah jumpa konsep uzlah. Uzlah artinya menjauhkan diri daripada sumber yang negatif untuk mengelakkan kita jadi negatif. Katalah kita memang sakit hati, orang tu sabotaj kita, aniaya kita, memfitnah kita, terbukti dengan bukti-bukti yang nyata memang dialah orang yang memfitnah kita sampai kita sengsara. Kita belum ada kekuatan untuk berhadapan dengan dia, beruzlah lah. Uzlah mean menjauhkan diri daripada dia, bukan niat untuk memutuskan silaturahim, bukan, tapi untuk merawat jiwa. Nampak dia, kita akan marah, takut-takut kita melakukan sesuatu yang ekstrim terhadap orang itu. Al-maklum, setan tak pernah ambil MC, faham? Setan tak pernah ambil MC. Jadi kita takut kita dalam keadaan yang down, setan bisik, kita pun melakukan benda yang tak elok, asbab kita masih berinteraksi dengan orang yang toksik, yang negatif, yang telah mensabotaj hidup kita. Yang dengan bukti yang nyata lah. Bukannya kita sangka ataupun kita agak-agak. Gitu ya. So kita jauhi mereka kalau kita tak mampu. Tapi dalam hati, bab kata Nabi bersabda, bila kita nampak kemungkaran, wajib untuk kita mencegahnya, menahannya dengan tangan kalau ada kuasa atau kemampuan. Tak mampu, cakap dengan lidah, nasihat, pujuk. Kan kalau tak mampu, dalam hatilah kita doakan, kita doakan dalam hati. Itu selemah-lemah iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. You all know about this, Jadi kita lakukanlah, kita praktikkan gitu. Nombor satu doa, nombor dua kita jauhi dia. Cara menangani orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif di tempat kerja ke, dalam masyarakat ke, di surau, kat surau, kat masjid pun ada negatif. Dia memang rajin pergi berjemaah, rajin sangat, tapi buka mulut. Kau tahu si Bilal tu, alamak aku menyapa, dia buka mulut mengata, mengumpat, komplain saja. Dia memang ahli surau, ahli masjid.
Ada. Tok Abah ni dah tua bangka, dah jumpa ramai jenis manusia. Tok Abah pun pernah jadi dulu AJK Masjid, Setiausaha Masjid, Timbalan Nazir, ya, berbelas-belas tahun. Jadi pengurusi surau pun belas tahun juga. Jadi adalah sikit-sikit pengalaman berjumpa dengan orang di surau di masjid. Gitu. Bukannya main tembak-tembak agak-agak ataupun dengar cerita, tak. Personal experiences. Jadi ini yang kita kongsi. Untuk apa? Untuk cari pasal dengan orang? Tak. Untuk kita menangani situasi, mencari solusi. Ya, mencari solusi. Sebab Allah turunkan masalah atau penyakit, ada solusi, ada ubatnya. Ada. Allah tak pernah menzalimi hambanya. InsyaAllah, ya. Alright. So, bagaimana nak menangani orang-orang yang negatif, yang toksik, yang boleh membunuh semangat kita di sekitar kita? Satu, doakan mereka. Kedua, jauhilah mereka, beruzlah daripada mereka kalau kita tak ada kekuatan, ya, atau takut kita terpengaruh ataupun terkesan dengan kewujudan mereka. Kita seorang, mereka ramai, kadang-kadang kita kalah. Takut-takut kita pun masuk geng perangkap mereka. Dua, yang ketiga, kata seorang guru taubah, bila kita berhadapan dengan orang yang begini, kita kena tenang dan rasional. Orang yang negatif ni, dia tak pakai rasional, dia tak pakai logik. Dia ikut dia je. Dia narsistik. Dia je betul. Orang lain semua salah. Dia je yang susah. Orang lain semua senang. Dia je yang jadi mangsa. Orang lain semua pemangsa. Ini kena fikir orang-orang yang negatif. Ya, aku je kenapa bos tu asyik titik aku je. Ya, asyik mencari salah aku je. Nampak kan jiwa pemangsa. Kenapa tak tanya? Bukan kenapa bos asyik tengok cari salah aku, berbanding dengan apa yang aku nak buat agar bos aku pandang positif kat aku. Apa patut aku buat? Apakah tindakan yang patut aku buat agar bos aku pandang aku secara positif, sayang kat aku. Bukannya kenapa bos asyik cari salah aku je. Nampak tak? Situasinya sama, tapi persepsi berbeza. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Yang pertama kita, kenapa bos asyik menyampah kat aku, cari salah aku? Yang kedua, apa patut aku buat ya Allah? Apakah perkara yang aku patut lakukan untuk menambat hati bos supaya bos sayang kat aku, hormat kat aku? Kan lain tu. Ya, Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Awak sibuk cari jalan untuk buat bos hormat dan respect you, dengan sibuk komplain, kenapa bos asyik cari salah aku je. Kalau yang kita kata, kenapa bos cari salah aku, you tak dapat apa-apa solusi. Tak dapat solusi, makin sakit jiwa, makin negatif. Tapi kalau, apa patut aku buat ya Allah, agar aku dapat mengubah situasi, agar bos pandang aku secara positif, ya, tak marah aku dan sayang ke aku. Apa patut aku buat? Apa perubahan yang patut aku lakukan? Apa doa yang patut aku baca? Apa zikir yang patut aku kata tu amalkan? Gitu. Nampak? So kita kena tenang dan rasional, dan kita tak boleh ikut emosi. Sebab orang yang toksik ni memang emosional, dia tak ikut rasional. Kalau dia rasional, dia tak toksik. Dia tidak, kata tu, pembawa berita buruk. Tidak akan membawa perkara-perkara yang negatif. Kalau dia orang yang rasional dan orang yang seimbang, ya. So tenang dan rasional, ya. Dan ingat, kata seorang pakar yang tak berujuk, dia kata apa? Orang toksik ni, dia kadang-kadang tak nak dengar apa-apa. Dia memang toksik, negatif. Engkau buka mulut je, alah, engkau pun sama. Dia. Kita nak bagi nasihat, engkau pun sama, engkau pun sekongkol dengan dia. Engkau pun, engkau apa tahu? Dia dah memang negatif. Jadi kata pakar yang menasihati Tok Abah ni, kau tak payah berasional dengan dia. Tak payah rasional, tak payah pakai logik. Kau dengar je, kau tengok apa benda yang boleh kamu cari jalan untuk dia mencari dia punya soft spot. Cari tempat yang dia ada kelembutan hatinya. Kita tak tahu. Okey, kisah benar lah yang berlaku. Okey, ada seorang ni memang dia nakal lah. Banyak kali kena tangkap basah. Kena tangkap basah kau. Zaman dulu tu kalau tangkap basah, masa dulu kan, tak tahu sekarang macam mana dia punya punishment. Dia kena fine RM300 gitulah, ya. Tak salah Tok Abah, ya, masa tu, ya. Ni perkara banyak tahun. Tok Abah masa tu pula tinggal depan balai polis di tempat kami lah. So satu malam sarjan tu panggil, Dr. Fadilah boleh datang tak? Tanya, tengokkan budak ni, dia dah banyak kali kami tangkap ni, dia masih kurang ajar, masih ketawakan kami. Apalah kau orang polis sibuknya, aku ni benda seronok pun kau kacau aku, kau nak fine dia boleh campak duit depan polis tu. Tok Abah berhati je, Tok Abah berhati. Kemudian tanya pada sarjan tu, kawan Tok Abah, Jan, ada nombor telefon bapak dia?
kat kampung. Ada kami dah tengok tempat dapat ni semua ni. Ni mak dia, bapak dia punya ni ada handphone dia. Budak tu saya tengah Tok Abah cakap kuat sikit supaya budak tu dengar. Telefon mak dia. Saya nak bagi tahu mak dia tentang anak dia ni. Apa jadi kat budak tu? Budak tu tadi bukan main bengkeng, dia ketawakan saja, dia tak hormat langsung. Tapi bila dia dengar Tok Abah nak panggil mak dia, nak cerita pasal kes dia kena tangkap basah, apa dia jadi? Dia datang melutut kat Tok Abah. Dia pegang kaki Tok Abah. Tolonglah janganlah mak saya gini. Mak saya ni sakit jantung ni. Tok Abah dah dapat dia punya soft spot. Sebenarnya orang yang jahat macam mana, toksik macam mana pun, salah satu dia punya kelembutan hatinya lah ibu bapanya. Itu biasanya soft spot dia. Ataupun kalau dia seorang yang sudah berumah tangga, ya anak-anaknya. Ada anak pula, anak-anak tu soft spot. Artinya tempat kita boleh, bukanlah kita nak twist his hand, bukan. Kita nak cari jalan, nak menerobos sempadan emosi dia yang keras tu, yang toksik tu, dengan mak bapaknya, ya, adik-beradik kesayangannya, ataupun anak-anaknya. Contoh. Ini cara nak cari dia punya soft spot secara umum. Of course semua orang berbeza-beza. Ini cakap tentang manusia tau, bukannya robot, bukannya mesin. Manusia ni memang susah nak difahami. Ya, so Tok Abah memang dah bukanlah masak, tapi fahamlah, telah mengkasul puluh ribu kes lah sejak muda sampai ke sekarang, ya. Jadi faham sikit-sikit tentang gelagat manusia. Tak faham sangat pun, ya. Ilmu kita amat dangkal. Okey, so dia tak kisah dengan rasional ke, dengan logik ke, semua dia tak kisah. Tapi ada benda yang akan saya sebut tentang, okey, main bapak saya bagi tahu mak dia yang dia selalu kena tangkap pasal ni, bayar telefon tu. Wah, terus dia menyembah, minta ampun. Ni nampak. Apakah ibrah di sini pengajaran? Semua orang ada dia punya soft spot. Tak pakai logik pun. Tak pakai logik, tak pakai rasional. Tapi pakai tempat emosi dia yang boleh digugat. Untuk membantu dia berubah. Membantu dia. Kita tak boleh ubah manusia. Ya? Okey. Nombor 4. Bagaimana kita nak menangani persekitaran yang negatif. Ya? Dan nombor 5, kata guru-guru Tok Abah lah, dia kata, kalau kamu bercampur dengan orang negatif ni, kau jangan terlibat. Ya, kau jangan terlibat dengan konflik yang mereka terlibat, yang mereka lakukan, ataupun umpatan gosipan. Ya, aku bukannya saya tak pernah mengumpat pun, saya cuma dia dah memang geng kerja, saya dengar je, saya patang telinga je. Barulah Tok Abah dipesan oleh seorang ustaz, mendengar orang mengumpat dosanya sama dengan mengumpat. Tok Abah pun tambahlah sebagai gimmick, ya, bukan betul. Elok mengumpat sama, puas hati juga, akhirnya masuk neraka juga. Kita dengar mengumpat pun berdosa, baik mengumpat sama. Ya, tapi Tok Abah orang sains, jadi bertanya pada ustaz, kenapa pula orang mendengar orang mengumpat pun berdosa, ustaz? Bukan kita mengumpat, kita dengar je. Ustaz pun sambil tersenyum jawab, Muhammad Fadilah, boleh tak orang mengumpat seorang-seorang? Orang gila boleh, ustaz? Tok Abah kan orang mengajar psikologi. Orang gila boleh tak dia mengumpat, mengata, cakap dengan dinding? Yelah, orang yang tak gila lah. Tak boleh tak? Kalau orang tak gila, dia tak akan mengumpat seorang-seorang. Orang gila je. Jadi oleh kerana kamu ada depan dia, kamu mengumpat. Oleh kamu ada depan dia, dia mengumpat. Kalau kamu tak ada, dia tak mengumpat. Dia tak ada orang nak dengar. Jadi kamu yang jadi memasang telinga, kamu syubhat. Habis apa nak buat, ustaz? Carilah jalan untuk buatlah, pegang handphone ni, jap. Baru nak mengumpat dia, jap. Ni siapa mak aku panggil. Jalan, kita jalan lah. Terus jalan keluar. Teruslah jalan. Ataupun phone tak ada, tiba-tiba, jap. Tiba-tiba senak perut, nak ceropot, nak terkucil ni. Kita pun jalanlah. Kita, itu namanya bukan berbohong. Bermuslihat untuk menjauhkan dari sumber mengumpat ataupun sumber yang tak apa elok dia dengar. Ingat, pesan ulama, sebenarnya based on hadis tu. Mendengar orang mengumpat, dosanya sama dengan si pengumpat. Sama juga bila Tok Abah dengar seorang guru mengajar Tok Abah, ya, di masjid, dia kata apa? Bila dua orang bergaduh, yang kena bunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Tok Abah pun terduduk. Yang kena bunuh masuk neraka itu tak adil lah. Dia kena bunuh, yang membunuh masuk neraka, itu betul lah tu. Tok Abah tanya, kenapa pula yang mangsa pun kena masuk neraka, ustaz? Kan mereka bergaduh, mereka bertumbuk, mereka bergocoh. Ustaz ni orang Kelantan. Mereka bergocoh. Betul lah, ustaz. Jadi kalau seorang tak jadi pembunuh, maka seorang juga akan jadi pembunuh. Dia tengah nak berbunuh-bunuh, salah seorang akan mati.
Ya, macam apa ni episod ke-9 Squid Game yang tuan-tuan abang baru habis tengok 3-4 hari lepas. Ya, Squid Game adalah cerita yang viral satu dunia. Tuan abang kena tengok sebab dia viral satu dunia, nak tahu dan cari pengajaran dan ibrah. Bagaimana kawan rapat pun akhirnya cuba nak berbunuh-bunuhan sebab dalam keadaan yang tertekan begitu. Dalam game itulah ya, sebab salah seorang kena mati. Dia tak ada jalan lain, kena mati. Ya Allahu Akbar. Ya, jadi dia orang berbunuh, nak berlawan untuk membunuh. Jadi yang kena bunuh pun masuk neraka kalau orang Islam ya. Yang membunuh pun masuk neraka sebab mereka memang nak berbunuh-bunuhan. So happen you become the victim. Otherwise you become the murderer. The vanquish and the apa nama orang putih kata? Yang menang apa? Wanker. The victor lah, the victor and the vanquish. The victor and the vanquish. Wanker. Alright. So nombor 5, kalau boleh elakkan terlibat dengan konflik yang orang-orang negatif ni terlibat, awak jangan masuk campur lah. Jangan masuk campur. Walaupun awak satu kerja, tempat kerja, tak boleh nak elakkan diri. Kalau boleh uzlah, menjauhkan diri, bagus. Tapi ni tak boleh, tempat satu working team. Tapi mereka tengah berkonflik ke mengatakan awak jangan terlibat lah. Ya. So okey. Dan yang seterusnya, itu sebabnya kamu akan ikut siapa kawan-kawanmu. Kamu akan ikut amalan dan agama kawan-kawanmu, tindakan kawan kamu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, you are who your friends are. You will become who your friends are. Jadi itu elak terjebak dengan sifat-sifat negativity, toxicity orang di sekitar kita. Elak terjebak. Ya, kita dah tak boleh elak. Kita masih tempat yang kerja yang sama, ya, suasana yang sama, jamaah yang sama. Ya, jadi macam mana kita nak, aku tak nak pergi masjid dah kalau macam ni, aku tak nak pergi masjid. Campur dengan orang negatif. Dan kita rugi juga. Tapi jangan terjebak, ya, jangan terjebak dengan isu yang mereka lakukan ataupun negativity, mengumpat ke gosip ke, feeling negatif ke, ataupun jadi fahaman-fahaman tertentu ke, fahaman-fahaman tertentu ke. Faham lah tu kan? Gitu. Alright. So kita elak lah yang terjebak begitu. Okay. So halfway through dah. Ni separuh jalan. Tuan Abang kena ingatkan balik, ya. Terima kasih. Yang like dan share, terima kasih. Yang like dan share, terima kasih. Tuan Abang tak pesan pun untuk like dan share. Dan untuk mereka yang mengirim salam, sebab tadi masa Tuan Abang menjawab salam 300 orang dalam kelas, sekarang dah 775. So yang memberi salam Tuan Abang jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Ya, mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah. Today is Friday. That make today a better day. Who knows that day could be our last day on earth. Jadikan hari ini hari yang terbaik. Dan hari-hari yang selanjutnya kalau masih hidup, buatlah jadi hari yang terbaik. Mana tahu hari itu kita meninggal dunia. Dan Tuan Abang berdoa kalau meninggal dunia, mudah-mudahan dapat hari Jumaat ataupun meninggal dunia di Mekah Madinah. Tapi kat Mekah Madinah ni dah makin jauh lah sikit sebab yalah, mana tahu kan kita, mana tahu kan. Tapi dah umur lanjut, peluang nak pergi umrah haji pun sangat-sangat tipis sekarang ni, atas sebab-sebab yang semua sedia maklum, ya. Tapi Allah punya perancangan jauh lebih hebat, jadi kita berharap yang terbaik, ya. Okey. Dan program kita dibawakan oleh Premium Chocolate yang lazat dan berkhasiat, lawas perut, kenyang, ya, dan kata tu memang sedap, bertenaga, ya. Ini jadi pencetus kepada perubahan-perubahan positif. Bukan benda ni yang mengubah kita, tapi kita naik semangat dan ada sebab untuk mula exercise, mula diet, mula kata tu memperbaiki diri kita luar dalam. Itu Tok Abang sonok dengan Premium Chocolate ni, ya, dah sedap dan dia membantu kita untuk berubah, insya-Allah. Yang keduanya, pada 28 Oktober Tok Abang akan buat webinar iaitu psikologi di tempat kerja. Bersama dengan Tok Abang akan bersama dengan SBO Cikgu Saiful Bahari bin Osman, ya, kita akan berduet untuk membicarakan tentang the intergender psychology, ya, gender artinya berhubungan antara laki-laki dan wanita di tempat kerja, bagaimana nak memahami mereka, bagaimana nak berkomunikasi dengan opposite sex, ya. Opposite sex ni sebab mereka berbeza. Laki-laki dan perempuan ibarat daripada dua planet yang berbeza. Punya berbeza Allah cipta, cara wiring dalam otak berbeza, emosi berbeza, logik rasional berbeza. Tapi ini yang melengkapkan dunia ini. Tiada akan lengkap seorang laki-laki tanpa wanita, takkan lengkap hidup seorang wanita tanpa laki-laki. Ya, begitulah
lumrah alam hukum dunia. Okey. Ya, itu pada 28 Oktober. Pada 29 Oktober Tok Abang akan buat webinar. Tu hari Jumaat, jadi tak lama, 10 hingga 11.30 ke dekat pukul 12 sebab kita nak sembahyang Jumaat. Ya, start pukul 10 lah. Sekitar 1 jam lebih ya. Mengenal peribadi melalui warna kegemaran, gunakan color therapy. Dan yang paling penting yang Tok Abang nak share ialah bagaimana kita boleh ubah ya warna kegemaran kita ya untuk merangsang perubahan positif dalam diri kita. Subhanallah. Ini semuanya dengan izin Allah, dengan usaha kita. 29 Oktober. Menarik nota yang sepatutnya Tok Abang buat dah 3 suku siap. Dah cantik nota tu untuk kita kongsi. Dan pada 30 hari bulan Oktober, menggamit cinta sejati secara magical. Memang banyak kaedah magical yang luar biasa untuk menggamit cinta sejati, untuk dapat, kalau yang sudah berumah tangga, membetulkan diri kita untuk makin bahagia til jannah. Kalau masih bujang, akan menggamit ya jodoh yang sekufu yang boleh membantu kita selamat dunia dan akhirat. Tengok. Dan untuk mereka yang baru kahwin, dah lama kahwin, yang maaf ya, janda duda dan balu ataupun dudalu, ini akan dapat katang tu petua kaedah untuk mencari gantian yang terbaik dengan izin Allah, tapi dengan usaha kita. Nampak? Itu pada 30 Oktober. Menggamit cinta sejati. Fantastic, seronok. Tok Abang excited nak kongsi secara magical ni. Menggamit cinta sejati, mencari pasangan yang terbaik ya, ataupun menjadi pasangan yang terbaik. Dan of course program kita dibawakan oleh Tabung Korban, Tok Abang sebagai dutanya ya. So Tabung Korban ialah satu agensi untuk kita membantu orang Malaysia menabung secara online yang dipantau oleh bank negara ya. Dia punya sistem penabungan dan juga ada syariah, panel syariah yang menasihati Ustaz Ato'a, dan Tok Abang pun telah melakukan ibadah korban tahun lepas melalui Tabung Korban. Dia dan korban yang dilakukan dalam negara. Lebih afdal berkorban, lakukan ibadah korban dalam negara. Kalau luar negara boleh, tapi lebih afdal dalam negara. Mahal sikit lah. Cuma kita menabung. Berbanding kalau berkorban kat Cambodia ke kat Bangladesh, murah sikit. Tapi lebih afdal. Kita kan nak ingat Kabil dan Habil bila kita berkorban, bagi yang terbaik. Ya, jangan fikir ni yang murah. Kalau tak mampu, tak mapalah. Ya, jadi kita Kabil dan Habil disuruh berkorban. Kabil dia bagi yang paling tak elok. Korbanan apa yang dikorbankan. Tapi Habil dia bagi yang terbaik. Of course, korban Habil yang Allah terima. Itu anak-anak Nabi Adam ya. So itu contoh. Baik. So kita wrap up ya. Kita nak wrap up sebentar lagi. Apakah lagi perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu menangani suasana persekitaran yang toksik, yang negatif, yang sakit lah ya. Kawan-kawan sekerja yang negatif, bos yang negatif, staff yang negatif, jiran yang negatif, jamaah masjid yang negatif. What are we supposed to do? Tok Abang dah bagi kaji 7, 8, 6, 7. Yang ke-8-nya ialah of course ni sekarang lebih kepada positif lah. Kita empathy, kita kesian kat dia, dan kita lihat dia sebagai orang yang ada quote unquote ada sakit. Jadi orang yang negatif ni ada sakit rohani, sakit jiwa. Jadi kita simpati ya, kita kata orang tu, berikan mereka bantuan, doa, kasih sayang, telinga kita untuk mendengar, dan kita berikan bantuan dan nasihat. Ya, kita berikan mereka empathy. Ya, orang yang empathy ni orang yang ada jiwa mereka. Kalau orang di sekitarnya berjaya, dia tumpang bahagia. Kalau orang di sekitarnya bermasalah, ya, gagal, sakit, mereka akan merasa mereka yang seolah mereka yang sakit, dan membantu mendoakan dengan lebih sungguh-sungguh. Itu orang yang empati, jiwa merdeka. Dan of course lah, kita sentiasa bantu orang lain sebab Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Kita bantulah setakat yang kita mampu ya. Kita bantu dan bantu. Kalau tak boleh bantu, kita rujukkan, kita sampaikan kepada orang lain. So Tok Abang syukur Tok Abang banyak geng ya, yang kadang orang ni nak minta bantuan, kita tak mampu nak bantu, kita okey, dia boleh kontak dia ni, Tok Abang akan berikan hubungan ataupun kita kontak kan, dan lepas tu dengan izin Allah selesai masalah ya. Macam-macam masalah lah ya. Kalau ada masalah hutang gini-gini, Tok Abang ada geng kat AKPK,
agensi kaunseling dan apa nama kata tu, pengurusan keuangan, AKPK. Ramai geng. So tak rujukan, dengan izin Allah selesai masalah satu persatu. So ada masalah rumah tangga ni, kita rujukkan kepada ustaz atau kaunselor di apa nama di pejabat agama terdekat. Selesai masalah dengan cara yang tuntas, yang syariah compliant. Jadi gitulah. Orang ada sakit ini kena paranormal ni, tak rujukan kepada pakar-pakar yang boleh membantu untuk merawat masalah syihir dan sebagainya. Contohlah, so dan satu lagi perkara yang kita boleh bantu orang yang negatif ni, kita puji perkara-perkara yang positif dalam diri dia. Orang yang negatif ni pun ada juga perkara yang positif. So kita puji, kita highlight benda-benda positif tentang orang yang negatif ni. Tapi kita jangan apa nama kutuk yang negatif tu, tapi kita puji yang positif. Perlahan-lahan kita didik dan doa dan usaha untuk membantu dia berubah ke arah yang lebih positif. Kita highlightkan benda positif, kita puji sebelum kita menegur. Puji yang positif, dan kita tegur dan doakan, mudah-mudahan jadi asbab dia berubah kepada yang lebih positif dan kurang toksik. Dan satu lagi kata seorang sahabat Tok Abah, kalau dengan orang toksik ni, orang yang negatif ni, jangan kamu seorang dengan dia. Bukan mesti sebab laki-laki perempuan, bukan. Ni sama-sama laki-laki ni. Jangan seorang-seorang, sebab kadang-kadang kamu kadang terperangkap. Kamu tak mampu nak berdebat dengan dia. Kamu mungkin dengan whatever lah, tapi datang 2-3 orang. Always ada 2-3 orang. Bukan seorang saja bersama dengan orang toksik ni. Jadi kalau 2-3 orang, kita ada jamaah, ada kekuatan. Jadi kalau dia nak mengata pun, dia ada saksi lah. Ada saksi dan sebagainya. Jadi kita rasa lebih selamat dan ada kekuatan dalam jamaah. So bila kita berdepan dengan orang toksik, jangan awak seorang-seorang. Takut-takut awak terpedaya, awak tersilap langkah, awak teremosi, dan awak nanti jadi mangsa. Sebab awak seorang. Tapi kalau 2-3 orang, dia susah sikit nak kelentung 2-3 orang. Gitu dan of course lah, yang lainnya kita serah pada Allah. Ingat, doa kawan untuk kawan dalam senyap, diaminkan malaikat. Itu dia yang sempat Tok Abah kongsi pada pagi Jumaat ni. Tok Abah nak berhenti di sini sebab cucu-cucu dah bangun. Nak dengar Tok Mak melayan cucu tu. So minta ampun, minta maaf. Happy birthday, happy anniversary untuk mereka yang bernikah hari ni, esok atau lusa. Selamat pengantin baru. Moga bahagia til jannah. Ingat, bila kamu berumah tangga, kamu jadi orang baru. Jangan simpan perangai lama yang masih bujang. Ingat, ramai orang dah kahwin pun ikut perangai bujang dia sampai konflik. Tok Abah lah yang terpaksa membantu ramai kes macam ni. Patutlah berkonflik sebab tak berubah perangai macam orang bujang juga. Tapi ingat, asas kepada kebahagiaan rumah tangga ialah takwa pada Allah. Banyak Tok Abah kan boleh sebut tapi dalam webinar pada 30 hari bulan menggamit cinta sejati, Tok Abah akan terangkan apakah sifat wanita kegemaran suami lelaki dan apakah sifat lelaki kegemaran wanita. Bagaimana nak membahagiakan menggamit cinta sejati secara magical. Kita akan terangkan dengan cara detail. Seronok sangat. Come to our webinar pada 30 hari bulan Oktober ini. Dan ada link dia kat komen pin ke atas tu yang Tok Abah tengok tadi. Cikgu Nazrin dah bubuh dah. So selamat maju jaya. Allah berkati anda, selamatkan anda. Doakan Tok Abah sekeluarga agar Allah rahmati. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.